0803. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang apa itu teknologi maklumat dalam pengajian kita. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Untuk poin yang pertama, saya akan menerangkan tentang bagaimana teknologi maklumat itu diperkenalkan ataupun sejarah teknologi maklumat itu sendiri. Untuk poin yang pertama, teknologi maklumat merupakan satu teknologi yang diperlukan untuk memproseskan data. Teknologi maklumat ini merupakan satu ruang yang sangat luas untuk diketahui dan diterokai. Istilah teknologi maklumat mula wujud pada tahun 1970-an. Bagaimanapun pada masa itu, konsepnya tidaklah begitu canggih seperti sekarang. Walau bagaimanapun pada akhir dekad 1990-an telah memperlihatkan kebangkitan mikrokomputer diikuti dengan rapat oleh komputer peribadi IBM pada tahun 1981. Pada abad ke-20, pihak tentera telah menjalinkan kerjasama dengan industri-industri lain untuk memajukan sistem elektronik dan komputer. Secara ringkasnya, pihak tentera tengah mendorong pelbagai penyelidikan untuk memajukan sistem pengkomputan. Seterusnya, untuk komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama bermula dengan penggunaan teknologi tiup hampa gas yang mana bertujuan untuk mewakili data. Setiap nilai bit 1 atau 0 akan diwakili oleh satu tiup hampa gas dan menyebabkan ia menjadi sangat perlahan dan menjadi cepat panas. Komputer pertama yang berjaya dicipta adalah NIAC ataupun ENIAC yang siap pada 1945 dan UNIVAC 1 pada tahun 1951 yang direka bentuk oleh J. Beckett dan John Buckley untuk Biro Banci Amerika Syarikat. Seterusnya, untuk komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai ciri khas yang mana mempunyai 3 komponen iaitu basic, collector dan emitter. Transistor menyebabkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. Ia juga tidak mudah pecah dan tidak mudah panas. Pada tahun 1990-an, IBM memperkenalkan komputer yang menggunakan transistor dan digunakan dan dijual secara meluas di pasaran. Antara komputer generasi kedua adalah IBM 7090, IBM siri 1400 dan lain-lain. Untuk isi yang seterusnya, saya serahkan kepada kawan saya, Afiq Syahmi. Terima kasih. Nama saya Muhammad Syamil nama matrik 058456. Jadi saya akan membentangkan sejarah komputer bagi generasi yang ketiga dan keempat. Sejarah komputer generasi ketiga bermula pada tahun 1964 sehingga 1995. Transistor yang digunakan saat ini untuk mencipta komputer lahirkan kepada integrated circuit ataupun IC. Sebab apa? Sebab transistor ni dia cepat panas dan mengambil ruang yang terlalu banyak. Jadi diciptakan integrated circuit ataupun IC untuk memuatkan transistor dan meminimumkan ruang dalam komputer tersebut. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik
yang masing-masing mewakili satu bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB memori dan 8 bit untuk core memori. Daya elektrik yang digunakan oleh komputer ini lebih kecil dan mempunyai penyimpanan yang lebih besar kerana ia menggunakan integrated circuit atau IC. Pada zaman ataupun generasi ketiga ini pertama kali digunakan keyboard dan monitor. Okay, baik, kita terus pada sejarah komputer generasi keempat berlaku di antara tahun 1995 sampai sekarang, menukarkan IC dengan microprocessor. Microprocessor ini memuatkan ribuan IC dalamnya merupakan awal kelahiran komputer personal kerana bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat serta harga yang tawarkan lebih berpatutan. Pada tahun 1971, Intel Corp kemudian mengembangkan microprocessor pertama seri 4004. Contoh generasi ini adalah Apple I komputer yang dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs dengan cara memasukkan microprocessor pada circuit board komputer. Di samping itu, kemudian muncul JRX model 80 dengan prosesor jenis Motorola 800 dan Zilog Z80. Prosesor jenis 6550 ARC serta RAM sebesar 60 KB. Pada tahun 1981, IBM telah mengeluarkan komputer perseorangan untuk masyarakat umum. Sebenarnya pada generasi ini ataupun generasi keempat telah terciptanya mouse, GUI dan komputer riba. Jadi itu sahaja daripada saya serahkan pada sahabat saya, saudara Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ismail bin Muhammad Fauzi, nombor metrik 058761. InsyaAllah lepas pada habis pada tajuk bahagian pertama daripada tajuk kita, pengenalan ni, termasuk kepada kepentingan bidang-bidang tertentu daripada teknologi maklumat. Bidang yang pertama iaitu bidang pendidikan. Bidang pendidikan, poin yang pertama adalah pengurusan. Menggunakan perisian khas yang bertujuan merekod segala data mengenai murid dan guru dari segi kehadiran, penggunaan kemudahan komputer atau pemakman, kewangan, perpustakaan dan sebagainya. Kalau kita lihat pada zaman yang dahulu, merekodkan ataupun menyimpan maklumat di sekolah-sekolah agak menyukarkan untuk mencari balik maklumat-maklumat yang lama. Pada zaman sekarang, maklumat-maklumat itu dapat diakses dengan mudah. Kalau hilang CJSPM pada zaman dahulu, perlu buat surat dan sebagainya. Tapi sekarang, jika hilang CJSPM, perlu pergi ke sekolah dan lampirkan beberapa surat kita, maka dapat mengeluarkan CJ. Poin yang kedua daripada pendidikan ini adalah pembelajaran dan kurikulum. Dari sudut pembelajaran dan kurikulum, pelajar berpeluang untuk berinteraksi sendiri dengan sistem pembelajaran yang berbeza berbanding sekolah biasa. Perbezaan tersebut dapat dilihat dari segi teknik pengajaran bagi mata pelajaran tertentu yang memperlihatkan pembentangan dilakukan menerusi perisian PowerPoint, penyediaan bantu papan putih serta projektor melancarkan lagi proses pengajaran guru di sekolah. Maka alat-alat bantuan ini dapat membantu guru dan dapat membantu pelajar juga dalam memahami bidang ataupun ilmu-ilmu yang ingin disampaikan. Yang ketiga, alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Kita tidak dapat nafikan semasa pandemik ini, sistem pendidikan cukup terjejas.
maka teknologi banyak membantu kita untuk meneruskan pembelajaran dengan sebaik mungkin. PDP secara online telah menjamin kelangsungan sistem pendidikan kita dan mengurangkan kesan akibat pandemik COVID-19. Pendidikan di semua peringkat dapat diteruskan dengan kelebihan yang ada pada teknologi ICT yang ada sekarang. Beberapa perasaan umum yang penting juga dapat dijalankan, bermula daripada menggunakan telefon biasa kepada telefon pintar. Seterusnya, masyarakat terbiasa dengan penggunaan aplikasi penting untuk urusan kehidupan seperti berkomunikasi, berurusan dengan pihak berwajib, membeli belah dan sebagainya. Maka disebabkan COVID ini, banyak orang terkesan tapi juga memberi kebaikan yang banyak juga kepada pelajar dan guru-guru serta orang-orang yang kurang memahami daripada sudut IT ini. Maka bidang yang kedua, kepentingan teknologi maklumat pada bidang yang kedua iaitu bidang pengeluaran. Maka poin yang pertama iaitu meningkatkan proses pengeluaran. Teknologi maklumat meningkatkan kecekapan dan pengeluaran. Contohnya, menerapkan pendekatan tepat pada waktu, digabungkan dengan perancangan rantaian bekalan, membolehkan perusahaan industri melakukan tanpa gudang sama sekali. Maka jelas mesti dapat katakan disebabkan teknologi ini dapat membantu para peniaga, para pengkilang mengeluarkan hasil mereka, mengeluarkan aset mereka dengan lebih baik dan lebih efektif. Kedua, mengurangkan kesilapan manusia. Contoh seperti maklumat yang salah dan meningkatkan kualiti output melalui imputasi bahan baku yang lebih tepat dan tepat untuk pengeluaran. Peranan efisien didapati dari pemanfaat teknologi pemprosesan transaksi seperti pemanfaatan teknologi di proses produksi, pembelian dan pengeluaran, pemasaran, penagihan, perkhidmatan pelanggan jualan. Maka bukan kata kita nak nafi perlu menggunakan tenaga manusia dalam pengeluaran ni, tapi dapat mengurangkan sedikit kesilapan daripada pelayang. Poin yang ketiga iaitu reka bentuk penyediaan pengeluaran. Maka apabila menggunakan sistem reka bentuk berbentukkan komputer yang mudah, mereka sering tidak berminat dengan ciri-ciri teknologi alat ganti dan pemasangan yang sering menyebabkan penolakan dan pengubahsuaian mahal seterusnya yang sudah ada dalam proses pengeluaran. Untuk mengelakkan situasi seperti itu, perlu dilakukan penyelarasan kerja para pereka dan teknologi, dan juga untuk mengambil kira batas teknologi pada tahap awal pengembangan produk. Maka dalam teknologi ini amat membantu bagi dalam bidang pengeluaran. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Maka saya serah kepada sahabat saya, Basit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan teruskan pertama yang pertama. Okay, jadi kepentingan teknologi maklumat. Maaf itu. Okay, jadi untuk poin seterusnya dari segi perdagangan. Okay. Yang pertama, perdagangan ni apa kepentingan dia? First, dia dapat dengan adanya ICT ni dapat menyelesaikan urusan perdagangan yang dijalankan lebih cepat dan mudah. Justru dalam masa yang sama dapat menjimatkan masa dan tenaga pekerja. Jadi dengan adanya perdagangan ni, dengan adanya ICT dalam perdagangan, sumber manusia ataupun tenaga manusia ni dapat diperlukan sebab sekali data-data ataupun dari segi untuk pengeluaran barang apa semua dapat diselesaikan dengan mudah, dapat diselesaikan dengan singkat sebab adanya ICT. Jadi para pekerja ataupun sumber manusia dapat terus direct kepada
area penyebaran yang telah ditetapkan melalui ICT apa semua. Okay, jadi seterusnya dengan adanya ICT ini dapat meningkatkan daya saing dalam perdagangan. Maksudnya macam mana dengan meningkatkan daya saing? Kenapa kena meningkatkan daya saing? Tujuan dia untuk sebab kenapa perlu tingkatkan daya saing ni untuk mengintegrasikan semua bahagian dalam syarikat dalam masa yang sama dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan dan produktiviti. Okay. Jadi bila kita ada daya saing ni dalam satu kawasan tu, okey, kita pedagang, kita barang jadi dan ada yang syarikat lain barang yang sama seperti kita. Okay, jadi dalam so kita dapat tahulah. Okey, kalau contohnya kalau syarikat yang sebelah ni dia punya barang lagi baik, so kita akan tahu apa kekurangan dekat produk kita. So kita boleh tingkatkan skala produktiviti kita. Lepas tu tengok dari segi para pekerja dia macam mana cara dia bekerja. Okay, jadi benda tu dapat menjadikan satu motivasi kepada pekerja kita sendiri. Okay, jadi itu sebab kenapa perlunya ada daya saing dalam perdagangan. Okay, seterusnya kepentingan teknologi maklumat dari segi pekerjaan. Okay, yang pertama dalam pekerjaan ni dengan adanya ICT ni dapat membahagikan atau meletakkan kerja masing-masing dalam satu organisasi dengan mudah. Maksudnya meletakkan kerja masing-masing contoh dalam satu syarikat ni dia akan ada carta organisasi dia sendiri. Contohnya daripada pertama bos, ketua, lepas tu bawah-bawah dia ada yang settlekan bahagian media, bahagian kewangan apa semua. Okay, jadi dengan adanya ICT ni benda tersebut dapat disusun elok, mudah dengan teratur. Okay, jadi lepas tu yang seterusnya dengan adanya ICT ni segala data peribadi sesebuah syarikat dapat disimpan dengan selamat. Data peribadi contoh macam kewangan, berapa banyak modal yang dikeluarkan, tentang maklumat para pekerja, semua dapat disimpan dalam ICT ni dengan mudah dan dijamin selamat. Okay, jadi kita teruskan pada poin seterusnya iaitu kepentingan teknologi maklumat dari segi perhubungan. Okay, yang pertama untuk luar negara. Okay, jadi dengan adanya ICT ni kita dapat membantu untuk menjalinkan hubungan diplomatik antara negara-negara luar. Bukan negara-negara dari segi pemerintahan apa semua. Okay, jadi dalam bukan setakat kerja, kita juga boleh cari member-member kita yang ada kat luar negara, contoh dari Jepun, daripada US, daripada China. Okay, jadi dengan adanya ICT ni kita dapat boleh cari kontak dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Okay, untuk dalam negara pula dengan adanya ICT ni kita boleh tahu segala isu-isu yang berkaitan dalam negara seperti politik dan macam sekarang ni yang pandemik COVID-19 ni kita dapat tahu status COVID-19, berapa ramai yang positif apa semua dalam negara, banyak lagi lah. Jadi kesimpulannya ICT ni memang amat berguna lah untuk kehidupan manusia. Tak kira lah siapa-siapa sekalipun, daripada politik ke ataupun hatta kita sendiri sebagai student dan pengajar. ICT ni amat berguna lah kita. Jadi itu saja daripada kami, segala yang kurang daripada kelemahan sendiri. Okay, jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.